A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu pada tengah hari ini dengan keizinan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyambung pengajian daripada kitab pengajian 40 hadis akhlak yang mulia. Dan hari ini sebagaimana dimaklumkan, kita kembali mempelajari atau mengambil pengajaran daripada hadis yang ke-19. Ya, walaupun pada kuliah yang lepas kita telah terlepas mengambil pengajaran hadis yang ke-20 dan kita terlepas pandang ya, ada satu hadis yang kita ketinggalan daripada mempelajarinya. Ya, hari ini kita sambung, kita kembali ke belakang merujuk kepada hadis ke-19 di bawah tajuk memberi salam. Jadi sebagaimana biasa saya akan membacakan matan hadis. Ya, dan kemudian kita akan mendengar terjemahan hadis dan sama-sama membaca syarahan kepada hadis. Jadi bagi punya kitab atau rujuk, perempuan rujuk ke hadis yang ke-19. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Hadis sahih rawahu Muslim. Itu matan hadis yang ke-19. Kita ambil terjemahan daripada hadis. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi Tuhan yang diriku di bawah kekuasaannya, kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling cinta mencintai. Hendakkah kamu aku tunjukkan satu perkara, jikalau kamu dapat melaksanakannya, sudah akan menjadi orang yang saling cinta mencintai sesama kamu. Sebarkanlah salam antara kamu. Jadi itu terjemahan hadis yang ke-19, hadis sahih riwayat Muslim. Kita ambil keterangan, yakni syarahan hadis. Memberi salam sesama Muslim adalah di antara syiar Islam yang terbesar. Jadi amalan memberi salam dan menjawab salam adalah satu identiti daripada identiti orang-orang Islam. Jadi ya, sebagai orang Islam hendaklah kita memulakan pertemuan kita dengan seseorang Muslim yang lain dengan kalimat salam, kerana ia merupakan syiar yang besar bagi orang-orang Islam. Salam bererti kita menjadikan orang lain sejahtera dari sebarang gangguan. Bahkan salam juga bererti kita mempertahankan sahabat kita daripada diganggu oleh orang lain. Sebab itu ada ulama mengatakan assalam itu sendiri berasal daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita mengucapkan assalamualaikum, artinya demi ataupun aku menyerahkan urusan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan assalam itu sendiri membawa maksud kesejahteraan, keselamatan, keharmonian, kebahagiaan. Jadi bila kita mengucapkan lafaz assalamualaikum kepada seseorang, artinya kita telah mendoakan saudara kita itu dengan
kebaikan, dengan kesejahteraan, dengan keselamatan, keamanan dan lain-lain kebaikan yang banyak. Jadi itu antara maksud di sebalik lafaz salam yang kita ucapkan. Salam akan mengeratkan hubungan antara kita dengan orang yang sudah kita kenali. Kalau kita saling kenal mengenali, maka dengan lafaz salam akan bertambah eratlah hubungan perkenalan dan menjalin hubungan pertama antara kita dengan orang yang belum kita kenali. Jadi lafaz salam ini tidak terbatas hanya kepada orang yang kita kenali, bahkan sunnah memberi salam walaupun kepada orang yang tidak kita kenali. Sebab itu disebutkan di dalam sepotong hadis yang sahih riwayat Muslim yang lain, ya, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah," hadis daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibnu Umar mengatakan seorang lelaki mendatangi Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayul islami khair?" Apakah kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam ajaran Islam? Biasalah di awal-awal Islam berkembang dahulu, memang orang terpanggil ataupun sebelum mereka memeluk Islam, mereka nak tahulah apa benefit yang mereka akan dapat, apa faedah-faedah kebaikan yang ada di dalam ajaran agama ini. Bahkan mungkin yang baru memeluk Islam juga masih ragu-ragu dengan kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Lantas sahabat tadi bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayul islami khair?" Aku nak bertanya kepada kamu, wahai Rasulullah, apakah kebaikan yang terdapat di dalam ajaran Islam? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, kebaikan yang terdapat di dalam ajaran Islam, tut'imut ta'am, engkau memberi makan kepada orang lain. Amalan yang sangat-sangat baik yang dianjurkan oleh Islam. Di dalam Islam antara kebaikannya tut'imut ta'am, engkau utamanya kepada orang yang kelaparan. Jadi di pihak tuan-tuan, saya ingat ada agihan makanan yang kita laksanakan pada setiap hari, saya ingatnya setiap hari ya. Ini mengambil sempena kebaikan Islam yang disebut oleh Nabi SAW. Dan kemudian dijawab lagi oleh Nabi SAW, menjawab pertanyaan sahabat tadi, wa taqra'us salam liman arafta wa man lam ta'rif. Itulah antara kebaikan Islam lagi, engkau memberi salam kepada orang yang engkau kenali, waliman lam ta'rif, dan juga kepada orang yang tidak engkau kenali. Jadi ada dua kebaikan Islam yang dinyatakan di dalam hadis ini oleh Nabi SAW. Yang pertama, tut'imut ta'am, beri makan terutamanya kepada orang yang berada di dalam kelaparan. Yang kedua, taqra'us salam liman arafta, engkau memberi salam kepada orang yang telah engkau kenali, sabit pada syarah yang kita bacakan tadi. Kita kenal seseorang, assalamualaikum, waliman lam ta'rif, dan juga sunnahnya engkau digalakkan memberi salam. Islam juga adalah agama kebaikan, yakni engkau juga memberi salam kepada orang yang tidak engkau kenali. Jadi kita sebarkan salam sesama kita yang saling kenal mengenali, dan juga sampaikan salam kepada orang yang belum kita kenali. Sebab kata musannif, mudah-mudahan dengan pertemuan pertama yang diawali dengan salam tadi akan menjadikan kita saling berkasih sayang dan kenal mengenali. Dan kita pun secara praktisnya pun, kalau didekati oleh seseorang dengan lafaz salam, maka kita tak kala menjawab salam daripada orang tersebut, walaupun bukan daripada kalangan orang yang kita kenali misalnya, maka ketika menjawab salam atau mendengar salam daripada orang yang tidak kita kenali dan kita menjawabnya, dan saya rasakan suatu keajaiban. Pengalaman kita masing-masing, kita akan rasa terbukanya hati untuk lebih mengenali orang itu secara yang lebih dekat. Jadi berbezalah kalau didekati seseorang itu, atau seseorang mendekati kita daripada ataupun orang yang tak mengenali kita mendekati kita tidak dengan lafaz salam, mungkin dengan lafaz-lafaz yang lain. Mungkin dia tidak seajaib memulakan pertemuan atau memulakan perbualan dengan lafaz salam. Jadi ini ada keajaiban yang tersendiri. Sebab sekata tadilah, assalam itu merujuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif lagi, salam membuka alam perkenalan, persahabatan, pertolongan dan kerjasama. Ini bermula daripada assalam, bermula daripada tahiyah, penghormatan. Saling beri memberi, saling jawab menjawab di antara sesama kita, maka dia membuka kepada lebih banyak, atau membuka kepada lebih ataupun membuka kepada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dalam konteks sosial, dalam konteks kemasyarakatan dan pergaulan.
Oleh kerana itu Islam menggalakkan kita memberi salam kepada orang yang kita kenali dan kepada orang yang tidak kita kenali, seperti apa disebutkan di dalam hadis tadi. Jadi ini jelasnya menunjukkan kepada kita tentang galakan untuk memberi salam. Bahkan kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, dalil tentang tuntutan memberi salam dan menjadi dalil juga tentang wajib menjawab salam, ini disabitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86. Kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin ya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ya innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jadi apa kata Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 86? Kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, bila kamu diberikan penghormatan dengan suatu kalimat penghormatan, ya, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah kalimat penghormatan itu dengan jawapan yang lebih baik. Dan kalimah tahiyah ini merujuk kepada Assalamualaikum. Jadi Allah Ta'ala mengatakan bila kamu diberi salam oleh seseorang, maka jawablah salam tersebut bi ahsana minha, lebih baik. Aurudduha, atau sekurang-kurang sama seperti penghormatan yang diberikan kepada engkau. Sekurang-kurang, mesti sama taraf. Dan ini berlakulah dalam sepotong hadis sahih riwayat Muslim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab salam lelaki tersebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waalaikumsalam wa rahmatullah. Lelaki itu beri pada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi SAW, waalaikumsalam wa rahmatullah, dengan tambahan wa rahmatullah. Kemudian datang rajulun akhar, datang lelaki yang lain. Waktu tu lelaki tu dah beri salam, dia duduklah di samping Nabi SAW. Datang sahabat yang kedua, dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah. Maka dijawab oleh Nabi SAW, waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab lebih pada dia, Nabi tambah wa barakatuh. Maka datang pula, duduk di samping Nabi, datang lelaki yang ketiga. Dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Habis. Maka dijawab oleh Nabi SAW, wa'alaika, maknanya waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak puas hati dia, tak puas hati dia. Dia kata, ya Rasulullah, sebelum aku tadi, engkau telah diberi salam oleh dua orang yang lain, dan engkau menjawab salam mereka lebih daripada yang mereka berikan. Dia tak puas hatilah sebab Nabi jawab sama. Nabi jawab sama. Ya, yang pertama beri salam kat Nabi, Assalamualaikum, jawab Nabi, waalaikumsalam wa rahmatullah, tambahan warahmatullah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tambah lagi kan, tang dia pula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bagi penuh. Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama. Dia kata, kenapa tak lebih? Jadi apa jawapan Nabi SAW kepada sahabat tu? Dia kata, ya Rasulullah, dua orang tadi beri salam, kau jawab lebih, tang aku sama je. Dia kata Nabi SAW, sebab engkau telah menghabiskan keseluruhannya. Tak ada lagi jawapan. Tak ada lagi yang boleh aku tambah. Engkau telah menghabiskan seluruhnya. Ya, sesungguhnya Allah, Nabi membacakan firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Bila engkau diberi salam oleh seseorang, maka jawablah salam itu dengan jawapan yang lebih baik atau sekurang-kurangnya yang sama. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memperhitung atas segala apa yang kamu kerjakan. Jadi hadis ini menjadi dalil. Menjadi dalil bahawa ya, kita ni berdasarkan ayat tadi, bila diberi salam oleh seseorang, berusahalah untuk menjawab dengan salam yang lebih baik. Dan kalau orang beri kat kita Assalamualaikum, jawab biar penuh lah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadis yang lain mengatakan tambahan jawab kamu pada dia tu, dia bagi Assalamualaikum, kita jawab lebih. Sebab qadar wajib jawab salam. Ayat An-Nisa 86 menjadi dalil bahawa menjawab salam itu wajib. Dalil menjawab salam itu wajib. Dan melepaskan kewajipan menjawab salam bila mana jawapan itu sama dengan qadar yang diberikan.
Ini kena faham elok kalau orang beri salam kat kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, tak habis. Tak selesai kewajipan. Jadi yang namanya menunaikan atau yang namanya melepaskan kewajipan menjawab salam tu, dengan salam yang dijawab mesti sama kadar dengan salam yang diberi. Mesti sama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Tak lepas tuan, masih berdosa. Sekurang-kurang yang melepaskan aurudduha, Waalaikumsalam warahmatullahi, sama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, aurudduha. Tetapi digalakkan bi ahsana minha, jawab biar lebih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih bi ahsana minha. Dan yang lebih tu jadi macam mana kedudukan? Jadi pahala sedekah kamu ke atasnya. Kita tak sedekah duit tak, kita sedekah salam. Lepas tu kita latih lidah kita jawab lebih. Okey, itu isunya. Kemudian yang kisah sahabat Nabi tadi apa hal? Ya, dia bagi habis tu. Nabi jawab sama kadar. Dia nak lebih. Dia nak lebih. Jadi apa? Istinbat hukum daripada hadis Muslim tadi menunjukkan bahawa tidak disunnahkan menjawab salam lebih daripada kadar wa barakatuh sahaja. Nampak? Jangan reka-reka ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa rizquh. Tak pasal. Ada hari ni orang reka-reka jawab panjang-panjang. Wa maghfiratuh pun masuk. Apa lagi? Ya, tak kisahlah apa kan. Panjang-panjang ni tak disunnahkan. Mana kalau orang beri salam dekat awak habis wa barakatuh, jawab rudduha sekadar. Macam kata Nabi tadilah, kata Nabi aku nak jawab macam mana? Kau dah perhabis dah. Dia dah perhabis bagi. Maka Nabi jawab sekadar. Jadi menjadi dalil istinbat hukum bahawa tak boleh sesuka hati. Yang menambah jawapan daripada qadar yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Itu saya ulang balik ya, tak ada tambahan wa maghfiratuh apa lagi dah. Macam-macam lah. Orang duk tambah-tambah hari ni kan. Ini tak ada sunnah. Semua saya taklah kata. Cuma saya kata tak mengikut sunnah. Nabi pun orang bagi macam Nabi kadar. Sebab had dia wa barakatuh. Tak ada lebih pada tu. Hatta dalam salat pun, fiqh salat, yang sekurang-kurang lafaz salam yang melepaskan rukun yang ke-12, Assalamualaikum, sekurang-kurang selesai. Assalamualaikum ke kanan, sah, habis. Selesai rukun 12, tinggal tertib. Yang tetapi sebaik-baiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling baik. Lebih kat Malaysia kita separuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pergi ke Maghribi, ke Morocco. Saya semayang di Morocco, di masjid-masjid Morocco, imam dia baca habis tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Oh, saya kata best kau buat kat Malaysia ni. Ya, boleh tak buat? Boleh. Boleh tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh? Tak ada dah. Sunnah sekadar wa barakatuh. Nampak ya? Sebab tu setengah-setengah negara dia sampai habis. Tapi kita ambil kadar pertengahan warahmatullah. Sah dah. Ayat ini kadar ya. Jadi kita balik di sini bahawa dalil kepada ucapan salam itu sendiri merujuk kepada surah An-Nisa ayat ke-86. Selain daripada itu, salam adalah lambang mahabbah yang mendalam dan sebagai bukti atas ketulusan hati kita terhadap sahabat, di mana hal ini merupakan syarat kepada kebenaran iman seseorang yang mahu masuk ke dalam syurga. Kita tahu kan, orang mukmin itu adalah bersaudara. Salah satu daripada tanda berimannya kita mencintai saudara kita macam mana kita mencintai diri kita sendiri. Dan salam ini merupakan mukaddimah kepada hubungan perkenalan yang lebih intim. Ya, merupakan mukaddimah kepada usaha untuk saling cinta mencintai. Salam itu sendiri ada kekuatan untuk menambahkan kasih sayang di antara sesama muslim. Jadi sebab itu saya nak kata kalimat salam ni, Assalamualaikum ni eksklusif, hanya untuk orang-orang Islam sahaja. Dan haram hukumnya menurut syarak kita memberi salam kepada orang-orang yang bukan Islam. Haram hukum, walaupun dengan maksud nak gurau ke, maksud nak pancing undi ke, tak boleh. Ya, ucapan lain sila. Tak boleh beri salam melainkan kepada muslim. Ni eksklusif.
Sabit di dalam hadis Muslim sebagai dalil larangan, kata Nabi SAW, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, kata Nabi. Engkau memulakan memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini merujuk kiasnya kepada orang-orang kafir. Tak boleh kita suka-suka hati. Kawan baik macam mana pun, asalkan dia selagi dia belum Islam, tak boleh bagi salam. Tak boleh bagi salam. Ini eksklusif. Bahari ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita banyak. Assalamualaikum kepada sahabat yang bukan Islam. Tak boleh. Haram. Haram. Ini eksklusif. Ini bukan cerita masalah gurau. Ini masalah haram. Ini eksklusif. Habis macam mana pula Ustaz kalau dia pula beri salam pada kita? Hari ini kalau di Pantai Timur tu ramai orang-orang bukan Islam. Orang Siam biasa dia beri salam. Orang bukan Islam, bukan Melayu, maaf, maka dia tak ada hal. Setakat Assalamualaikum, Masya Allah pun disebut. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tak apa isu salam. Kalau dia beri salam macam mana? Memang kami tak boleh beri salam pada orang bukan Islam. Kalau dia beri salam, kalau dia beri salam, kena jawab lah. Kena jawab, tapi jawab tu biar bertepatan dengan yang diajar oleh Nabi SAW. Sabit dalam hadis Muslim yang lain, kata Nabi SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Kalau kamu diberi salam oleh ahlul kitab, di Nasara waktu itu di Madinah, atau orang bukan Islam secara kiasan, jawab tak? Faqulu, jawab. Kalau tak jawab nanti tak bolehlah kita nak mulakan sembang. Tak jawab nanti dia anggap kita sombong. Bila kita tak jawab, maknanya kita tak ada sifat peramah sebagai seorang Muslim. Kena jawab sebagai tanda kita respon dia. Maka jawapan macam mana? Faqulu, maka ucapkan kepada mereka alaikum, sekadar alaikum sahaja. Kalau kau bukan Islam bagi salam, Assalamualaikum Haji. Alaikum. Jangan pula Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum saja. Itu satu riwayat. Dari riwayat yang lain, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala, hadis sahih Muslim juga. Aisyah ni satu hari dia dengar orang Yahudi beri salam kepada Nabi SAW. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu alaikum. Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad. Assam ni kematian, kecelakaan. Artinya sesuatu yang bersifat makian. Tapi bunyi macam assalam, dia assam. Kalau orang Arab kata sam itu racun. Hadzal ma'u masmun. Hadzal ma'u masmum. Air ini dah diracun. Masmum, sam. Itu nama orang baik Samsuddin. Samsuddin. Racun agama. Syamsuddin. Matahari agama. Sinaran agama. Samsuddin. Orang dulu SAMSU kan? Sam. Ni bahasa Melayu. Sam. Dia orang Yahudi jumpa Nabi, Assalamu alayka ya Muhammad. Assam. Aisyah dengar sakit hati lah dia. Yahudi maki Rasulullah SAW. Menjawab Aisyah. Kata Aisyah, wa alaikassalam wa la'natullah. Kata Aisyah, kata kau juga kecelakaan dan laknat Allah. Dengar, Aisyah jawab kuat, dengar oleh Nabi SAW. Kata Nabi, ya Aisyah, kenapa kau ucap macam tu? Kenapa jawab wa alaikassalam wa la'natullah? Kasar tu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kau tak dengar ke apa diucap pada kau? Dia ucap assalamu alayka ya Muhammad. Kata Nabi, aku dengar dan aku dah jawab pun dengan jawapan wa alaikum, tambahan wa. Jadi kalau orang bukan Islam beri salam kat kita, alaikum boleh, wa alaikum boleh. Tanpa salam, tanpa warahmatullah, tanpa wabarakatuh. Kenapa? Sebab mereka tak Muslim. Macam mana jadi assalam? Salam tu untuk Islam. Kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, keharmonian tu untuk kita je. Jadi alaikum atau satu lafaz wa, tambahan wa alaikum, itu datang dalam bentuk doa. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dan masuk Islam. Jadi maknanya kalau kita hari ini secara pergaulannya beri salam pada orang kafir tak boleh. Tolonglah jangan. Good morning, selamat pagi, apa saja, cakaplah. Assalamualaikum tak boleh. Tapi kalau mereka beri salam pada kita, boleh jawab. Dia bukan dengan jawab wa alaikassalam tadi macam Aisyah, tak boleh, itu kasar. Jawabnya wa alaikum ataupun
alaikum sahaja. Ini cara kita. Sebab tu di sini dia kata apa tadi? Untuk orang Islam yang kita faham bahawa tanda keimanan itu adalah dengan berkasih sayang, maka assalam, salam itu sendiri mengeratkan hubungan kasih sayang sama kaum muslimin. Sebab itu Nabi sebut dalam matan hadis kita baca tadi, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah kamu semua aku ajar satu kalimat yang kalau kamu saling mengucapkan bertambah kasih sayang antara kamu. Ya, tak payah pakai pengasih dah. Ini kalau saya dalam kuliah lain saya kata ni jampi lah. Ni jampi kan. Hari ni orang, macam mana ustaz nak kasi orang suka kat saya? Saya ni cakap je orang marah, cakap orang marah. Apa perkataan yang saya kalau cakap orang suka dengan saya? Ni dia. Nabi dah ajar dah dalam konteks hubungan rumah tangga. Isteri nak suami kasih kat isteri, suami balik assalamualaikum. Suami masuk rumah pun sama. Jangan macam masuk hantu raya masuk rumah. Rekam aja assalamualaikum. Ibu-ibu ingat kalau suami tak bagi salam jangan buka pintu, takut hantu raya. Jadi ini kita ada pejabat sama kita, assalamualaikum. Kalau kamu fa'iza fa'altum tahabbtum, aku jamin kata Nabi. Kamu ucap ni, kamu jawab itu, bertambah kasih sayang. Betul. Ini saya nak sebut apa? Dia punya kekuatan. Kita betul lah, kita kalau tengah dalam pergaduhan atau dalam rasa marah tak ada. Kalau orang dia bagi salam tu dia jadi, tapi mesti salam tu ikhlas lah. Ya, kita faham maksud dia tadi. Dia akan jadi, ini Nabi sebut. Sebab itu disebut di sini bahawa tanda orang mukmin itu dia saling cinta mencintai. Nak jadi mukadimah kepada cinta mencintai lah dengan memberi salam. Dan salam ni dia ada adab. Kita belajarlah fiqh-fiqhnya. Cuma saya nak tekan sangat di sini tentang ketepatan lafaz salam yang diucapkan. Sebab hari ni kita dengar macam-macam. Assalamualaikum lah. Juga drama-drama Melayu. Assalamualaikum. Waktu ada yang panjang. Assalamualaikum. Mana datang kaf waw mim tu? Tak ada huruf mat situ. Assalamualaikum. Ini banyak ni kan. Dulu tahun 80-an waktu saya kecil-kecil ada fenomena lebah kelang hantu kom-kom. Hantu kom-kom ni tak bagi salam penuh. Kata orang tua-tua dulu lah, dia kom. Pasal takut kalau kita dengar orang beli salam satu bukan orang tu. Assalamualaikum. Sesempurnanya. Dan ada perbahasan di kalangan ulama, kalau kita ucap salamun saja, salamun alaikum, salam saja sah. Alif lam itu alif lam ma'rifah dan tanpa alif lam jadi nakirah. Assalam dan salam sama. Jadi itu cara. Biar sebut betul assalamualaikum. Hatta di khalayak tu ada perempuan lelaki pun assalamualaikum. Lafaz jamak. Termasuklah perempuan di sana. Perempuan sama perempuan assalamualaikum. Boleh juga kata ulama assalamualaikum. Tak ada isu. Ini cara biar sebut betul dan kita nak faham tadi. Dan dalam konteks cara pula adabnya yang muda beri salam pada yang tua. Yang naik kenderaan beri salam pada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki beri salam kepada yang duduk. Yang sikit beri kepada kumpulan yang ramai. Ini hadis Nabi dalam Muslim. Kata Nabi SAW, yusallimur rakibu alal mashi, wal mashi alal qa'id, wal qalil alal kathir. Hendaklah memberi salam yang di atas kenderaan kepada yang sedang berjalan. Itu kita connect motor, orang berjalan, Assalamualaikum. Macam tu. Bawa motor pusing kampung, jangan lupa hak orang-orang tu beri salam. Dan kita pula duduk tepi lorong, duduk tepi jalan ni, jangan lupa hak jalan tu sendiri. Apa hak jalan kata Nabi? Orang beri salam tolong jawab. Pada hadis Nabi SAW dalam sahih, kata Nabi, jauhilah kamu daripada berhimpun di laluan-laluan orang ramai. Nabi tak bagi kita melepak kepala simpang, melepak. Orang nak lalu susah. Hatta dalam fiqh salat pun, jangan duduk di surau masjid depan pintu, nak masuk macam mana? Ke depan. Kau pergi Mekah Madinah kan, kan tak bagi laluan lorong tu. Habis itu best semayang, sebab sepak boleh belah dekat dengan air zam-zam. Kemudian rak kasut dekat, tak bagi dia. Bila lah ada taktik lah, ada taktik. Jadi memang itu fiqhnya begitu. Yang pintu ni kan, ni tuan-tuan jangan semayang. So kata Nabi, jangan kamu berhimpun di tempat lalu orang ramai. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami bukan saja-saja berhimpun, tapi kami ni nak bersembang, kami nak berbincang, nak bertaaruf. Tak ada tempat lah, ini je tempatnya. Kata Nabi, kalau begitu, jangan kamu abaikan hak jalan ini. Berjalan ni ada hak. Apa haknya ya Rasulullah? Antaranya,
maka hendaklah kamu menjawab salam orang yang memberi salam kepada kamu. Itu hak dia. Sebab bila duduk tengah jalan ni, ramai orang nampak kita kan, yang motor beri salam, kereta beri salam, betul? Lalu duduk kan, kadang orang asing masuk, Assalamualaikum. Kita pun masuk kampung orang, memang ringan mulut beri salam kan. Masuk kampung orang tak? Kau masuk kampung orang yang tak pernah pergi, masuk kawasan-kawasan yang tak pernah pergi tu, bukalah tingkat kita. Itu cara kan untuk perkenalan. Assalamualaikum. Tak apa. Bila kita beri salam, orang tu boleh jawab, okey lah. Kita tuan-tuan tu insya-Allah boleh sampai ke hujung jalan. Kan? Ya, kalau yang masuk pun aksinya langsi, dia memang tak keluar lah tuan. Dia tak tahu kat mana dia pergi. Pakai ubis pun tak keluar. Ya, ada setengah kampung tau. Itu di las. Di Perak ada satu kampung di daerah Kampang. Kata nama kampung tu Kampung Balun tau. Tu tuan-tuan, satu kampung nama Kampung Balun, B-A-L-U-N. Di daerah Kampang. Balun ni apa? Kalau Melayu balun apa tuan? Belazar lah. Tahu tak? Asal usul. Dia panggil apa? Usul luluah. Kenapa asal nama tu Kampung Balun? Dulu pemuda-pemuda luar yang masuk kampung tu, bawa terutamanya anak gadis kampung, memang kalau tak dikenali oleh penduduk, memang tak keluar. Tak keluar tu bukan selamat, maknanya dia dapat tajaan makan minum 3 hari 3 malam, bukan. Dia tak keluar tu makna tak keluar selamat. Sebab pasti dibalun, dipukul oleh orang-orang kampung. Di kampung tu dia jaga dia punya kewibawaan. Orang luar tak boleh buat onar dalam kampung tu. Sehingga lekat nama kampung tu dinamakan dengan nama Kampung Balun. Jika nak elak kena balun, beri salam. Dan Nabi dah beritahu kat sahabat tadi, kalau kamu nak duduk juga kat jalan ni, jangan lupa hak dia. Apa hak dia? Jawab salam, beri salam ni. Ini antara perkara tuan-tuan yang berkaitan dengan adab. Dan insya-Allah saya rasa tak ada apa lagi kot yang boleh kita sentuh. Cuma hari ini saya nak pesan untuk diri saya semua yang hadir, kita sebagai orang Islam kena berbangga dengan lafaz Assalamualaikum. Jangan rasa rendah diri untuk mengucapkan. Jangan rasa malu, jangan rasa low class. Tak kisahlah kita ni pegawai rendah atau pegawai atasan. Siapa pun kita mesti ada rasa bangga untuk mengucapkan lafaz Assalamualaikum. Jadi tolong sahabat elok dan berbangga, biar orang tahu kita Muslim, orang tahu kita orang Islam yang bangga dengan identiti kita. Maka cukup sekadar itu dapat sampaikan. Kuliah akan datang panjang umur, kita sambung nanti hadis ke-21 yang berkaitan dengan tajuk berjabat tangan. Ni pun ada sunnah ni. Macam mana salam yang betul tu? Bagi salam macam-macam. PKP baru-baru ni SOP ada pakai penumbuk pada kan. Dah dikatakan salam tu dengan letak tangan atas dada, dia pakai tumbuk dengan penumbuk. Ada lebih dahsyat lagi dia laga kaki. Ni lagi dahsyat. Macam-macam lah. Ada dahsyat dia laga siku. Dia kata siku ni jauh daripada anggota muka kan. Jadi kalau ada pun dia tak merebak cepat, macam-macam. Atau salam dengan tangan dia macam-macam aksi. Kemudian ada calit pula ibu jari dengan ibu jari. Tak cerita lagi salam yang berbagai anak-anak muda sekarang. Macam mana salam sunnah ni? Macam mana cara Nabi genggam tangan? Genggam tu erat tak erat? Kemudian macam mana dengan dua tangan atau satu tangan? Ini ada dalam mazhab. Salam satu tangan ke atau dua tangan? Ini ada perbahasan mazhab. Mana lebih aula? Mana lebih mendekati sunnah? Ini kita nak tahu supaya kita biar betul lah. Salam tu biar betul. Sebab kita nak menjauhi daripada menyerupai orang-orang yang bukan Islam. Maka cukup sekarang itu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tutup majlis membaca tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.